Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Ustaz? Doakan kamu dalam keadaan yang sihat, walafiat dan gembira selalu. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Ustaz dalam PDPR online bersama-sama dengan Ustaz Azman dalam minggu yang terakhir ni. Minggu yang terakhir dalam sesi PDPR lah. Sebab minggu depan kamu semua dah kena datang ke sekolah kan. Okey, hari ni kita nak belajar tentang apa? Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada petang ini, kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik murid-murid semua, mari kita tengok hari ini kita nak belajar subjek apa. Okey, hari ini kita nak belajar tentang pelajaran akhlak, pelajaran akhlak. Tajuk dia ialah masih lagi tajuk bertanggungjawab seperti minggu yang lepas yang Ustaz bagi tu. Ustaz bagi pengertian bertanggungjawab dan dalil bertanggungjawab. Baik, hari ini kita akan belajar bahagian-bahagian bertanggungjawab. Baik, bahagian bertanggungjawab ni ada enam bahagian bertanggungjawab. Yang pertama ialah, jom kita tengok apa dia yang pertama. Baik, yang pertama ialah bahagian bertanggungjawab. Bahagian bertanggungjawab yang pertama ialah tanggungjawab kepada diri sendiri. Kita dilahirkan kita dilahirkan di dunia ni, kita mesti ada tanggungjawab. Yang pertama sekali, apa kita pernah terfikir tak apa tanggungjawab kita? Kenapa kita dilahirkan di dunia ni? Tanggungjawab kepada diri sendiri ini ialah yang pertama, menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Itulah fokus kita sebagai manusia hidup dekat dalam dunia ni. Kita mestilah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan yang Allah tegah kita lakukan. Baik. Yang kedua ialah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tahu tak mensyirikkan Allah tu macam mana mensyirikkan Allah? Maksudnya mensyirikkan Allah tu kamu percaya ada Tuhan selain daripada Allah. Ya. Sebab dalam kalimah syahadah pun asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang sama, yang setara dengan kekuasaan Allah. Ya, jangan sekali-sekali kita sebagai umat Islam mensyirikkan Allah. Itu tanggungjawab kita kepada diri sendiri. Baik, untuk tanggungjawab yang kedua pula, tengok bahagian yang bawah ni. Kedua lah. Tanggungjawab bahagian yang kedua. Tengok gambar tu. Gambar orang buat apa ni? Ni, apa ni? Ya. Tanggungjawab kita yang kedua. Tanggungjawab kita yang kedua mestilah tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tugas kita, apa tujuan kita, apa tanggungjawab kita hidup dekat dunia ni ialah satu, kita bertanggungjawab kepada diri sendiri. Yang kedua, kita mestilah bertanggungjawab kepada Allah. Bagaimana cara kita nak bertanggungjawab kepada Allah? Ya, bagaimana cara kita nak bertanggungjawab kepada Allah? Yang pertama ialah memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai Allah. Kita jangan buat perkara yang tidak diredai oleh Allah. Contohnya kita derhaka kepada kedua ibu bapa kita. Yang kedua, kita tak solat. Ya. Yang mula-mula sekali kamu kena buat ialah
cukupkan solat 5 waktu. Itulah yang akan dikira dulu apabila kamu di padang mahsyar. Tahu tak padang mahsyar tu apa? Besok bila kita dah meninggal dunia, kita dah dekat dalam kubur, Allah akan bangkitkan semula kita semua manusia ni, dan Allah akan kira amalan-amalan kita. Dan amalan yang pertama sekali yang Allah akan kira ialah solat. Okey, yang kedua. Yang kedua, saya besarkan sikit lagi. Yang kedua ialah memantapkan iman dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Baik, jadi Ustaz nak ingatkan semula, kamu kamu ingat tak rukun Islam tu ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Nanti bila kamu dekat sekolah nanti Ustaz akan tanya, rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Cuba sebutkan. Ada berapa rukun? Memantapkan iman, menguatkan iman kita dengan melaksanakan tuntutan rukun Islam yang sempurna. Baik, jadi yang seterusnya, bahagian yang seterusnya. Okey, jim bahagiannya ialah tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Okey, siapa yang melahirkan kamu? Siapa yang melahirkan kita? Ibu kita. Kalau tanpa ayah kita, kita tak ada dekat dunia. Pengorbanan ibu bapa ni nak sekolahkan kamu, nak bagi makan kamu, nak membesarkan kamu, kamu kena ingat tak? Jadi janganlah bila mak ayah kamu minta tolong kemas rumah kamu, alah mak ni asyik suruh kemas rumah je, asyik kita je yang kena. Tak baiklah macam tu. Kena taat kepada kedua ibu bapa. Bagaimana tanggungjawab kita kepada ibu bapa? Bagaimana cara kita bertanggungjawab kepada ibu bapa? Baik, kita lihat dekat sini. Yang pertama, yang pertama, mendoakan kesejahteraan kedua-dua ibu bapa. Tahu tak macam mana kita nak mendoakan kesejahteraan kedua-dua ibu bapa? Hari-hari kalau kamu datang sekolah, kamu akan nasyidkan Allahumma ghfir li dhunubi. Kamu tahu nasyidkan aja, tapi apa yang kamu nasyidkan tu, kamu faham tak apa yang kamu nasyidkan? Kamu doa tu. Jadi kita baca doa bersungguh-sungguh, kita minta dengan Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kita. Baik, yang kedua, bercakap dengan lemah lembut. Janganlah kita cakap dengan mak ayah kita macam nak ajak gaduh, nak ajak bertinju pula. Tak elok, tak sopan, dan boleh dianggap derhaka kepada kedua ibu bapa. Allah tak redha kalau kita ni derhaka kepada ibu bapa kita. Tak cium bau syurga. Baik, yang ketiga, taat dan berbakti kepada kedua-dua ibu bapa. Kita kena taat dan berbakti kepada kedua-dua ibu bapa. Kita kena ingat mak ayah kita, mama, papa kita yang menjaga kita daripada kita kecil, sebesar telapak tangan ni, sampailah sebesar-besar gedabak tu, sampailah besar. Mak ayah kita bagi kita makan, mak ayah kita bagi kita pendidikan, mak ayah kita sekolahkan kita. Kita kena ingat dan kita kena balas bakti mereka kepada kamu. Kalau nak ikutkan, tak payah sekolahkan kamu pun tak apa, kan? Buang duit je. Tapi itu adalah tanggungjawab seorang ibu, tanggungjawab ibu bapa kamu terhadap kamu. Jadi kamu kena balas balik apa tanggungjawab kamu kepada kedua ibu bapa kamu. Baik, faham ya? Okey, nak itu sahaja. Kita ulang balik. Yang pertama, bahagian bertanggungjawab yang pertama ialah tanggungjawab kepada diri sendiri. Baik, cara kita nak bertanggungjawab kepada diri sendiri itu ialah yang pertama, menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, bahagian yang kedua ialah tanggungjawab kepada Allah. Bagaimana cara kita bertanggungjawab kepada Allah? Ialah yang pertama, memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Yang kedua, memantapkan iman dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Baik, ingat tak rukun Islam? Nanti bila kamu sampai sekolah, datang sekolah, Ustaz masuk kelas, Ustaz akan tanya,
Ingat lagi tak rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa. Jangan kamu tengok video ustaz ni kamu setakat tengok suka-suka macam tu je kena ingat balik. Baik, yang ketiga ialah tanggungjawab kita kepada kedua ibu bapa. Yang pertama, mendoakan kesejahteraan kedua-dua ibu bapa. Yang kedua, bercakap dengan lemah lembut. Yang ketiga, taat dan berbakti kepada kedua-dua ibu bapa. Baik, jadi hari ini kita dah belajar 3 bahagian bertanggungjawab. Baik, untuk yang seterusnya, yang terakhir sekali, Ustaz berikan tugasan kepada kamu. Apa dia tugasannya? Tugasannya ialah kamu kena tuliskan bahagian bertanggungjawab dekat buku tulis. Ustaz percaya kamu semua dah ada buku tulis, jadi kamu kena tuliskan bahagian bertanggungjawab pada buku tulis. 3 bahagian yang Ustaz sebutkan tadi, yang Ustaz ajar tadi. Yang pertama, tanggungjawab kepada diri sendiri. Yang kedua, tanggungjawab kepada Allah. Yang ketiga, tanggungjawab kepada ibu bapa. Okey, itu saja video Ustaz pada kali ini, dan kita akan berjumpa minggu depan start 8 Mac. Kamu semua akan datang ke sekolah. Tak sabar Ustaz rasanya nak jumpa kamu dekat sekolah nanti. Baik, kita jumpa di sekolah nanti. Ustaz akhiri video Ustaz dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.